Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam buat junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita nak sambung sedikit sebanyak pembacaan daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Imam Tirmizi, Sunan dan kitab Jami' Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Dan kita telah tiba pada muka surat yang ke-236. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk mendapatkan terjemahan hadis, boleh ambil di Telegram Kuliah Ummah Aziz. Dah masuk kan ya? Di Telegram Kuliah Ummah Aziz. Maka bab yang kali ini adalah bab yang ke-136. Imam Tirmizi rahimahullah, ataupun nama penuh beliau Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi, pada bab yang ke-136 membawakan tajuk bab pada hadis dan riwayat majaa yang telah datang berkenaan la yaqta'u salata syai'un, tidak membatalkan solat sesuatu apa pun. Lalu kalaulah contohnya ada orang lalu depan orang solat, itu tak membatalkan. Tidak ada apa-apa yang membatalkan solat daripada anasir-anasir luar, daripada perkara-perkara luar. Maka sebenarnya dibawakan bab ini lihat kepada Arafah. Maka pada Arafah baris yang pertama, jumpa ke? Baris yang pertama, gariskan. Waqi'atul bab, kisah yang bakal kita baca dalam hadis nanti adalah kisah sewaktu haji wada', kata para ulama. Maka al-madhkuru sabiqan, pada bab yang lalu, pada bab yang ke-135, yang mana dibawakan tajuk makruh dan melintasi di hadapan orang yang sedang solat. Maka kata para ulama, bab yang lalu yang kita baca tadi adalah berkenaan tentang daripada sudut dosa. Maka kalaulah daripada sudut dosa, maka pada waktu itu jangan lalu di depan orang yang solat. Tetapi bab yang kita nak baca sekarang ini adalah nak menerangkan, kalaulah ada orang lalu, hatta binatang lalu, hatta sesiapa pun lalu, maka pada waktu itu ianya tidak membatalkan solat. Perbuatan orang yang lalu di hadapan orang yang solat tidak membatalkan solat orang yang sedang solat. Ini tujuan daripada bab ini, kata para ulama. Nanti pada bab yang seterusnya kita akan belajar, ada riwayat yang pada waktu itu menyebut anjing, keldai dan wanita apabila lalu batal solat, namun pada waktu itu ianya disebutkan sebagai nas mansuh, ataupun banyak lagi beberapa jawapan yang lain. Maka kata Imam Tirmizi, pada kali ini dibawakan tajuk tidak membatalkan solat sesuatu apa pun. Riwayat yang ke-346. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib qala hadatsana Yazid bin Zura'in qala hadatsana Ma'mar an Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, kuntu radifal fadl, aku pernah menjadi penunggang ataupun penumpang di belakang Fadl bin Abbas radhiyallahu anhum. Fadl bin Abbas adalah abang beliau, Abdullah bin Abbas adalah adik. Maka mereka pada waktu itu menunggang ala atanin, seekor unta betina. Maka satu orang menunggang satu ekor ditunggangi oleh dua orang, keldai betina. Fadl di depan sebagai pemandu dan kemudian Abdullah bin Abbas di belakang sebagai penumpang.
Fajina, maka kami datang. Ketika ini pada musim haji. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, sedang menunaikan solat, bi ashabihi, bersama dengan para sahabat baginda, bimina, di Mina. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, fanazalna, maka kami telah turun, anha, daripada keldai betina kami, fawasalna saffa, dan kami telah tiba di saf, famarrat, maka keldai kami telah melintasi, baina aidihim, di hadapan para sahabat yang sedang solat. Keldai itu tak diikat, maka keldai tersebut dia telah lalu di hadapan para sahabat. Falam taqta' salatahum, dan pada waktu itu para sahabat tidak membatalkan solat mereka disebabkan binatang yang lalu di hadapan solat. Kata Imam Tirmizi di dalam bab ini, tajuk ini, ada hadis yang lebih kurang sama daripada sahabat yang lain, seperti daripada Ummul Mukminin Aisyah, Fadl bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas yang kita baru baca adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal di atas hadis ini di sisi kebanyakan ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan orang-orang yang selepas daripada mereka daripada kalangan tabi'in. Qalu, mereka semua berkata, la yaqta'us salata, tidak memutuskan, tidak membatalkan solat itu syai'un, sesuatu apapun. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Syafi'i. Tak batal solat kalaulah ada binatang lalu, ada orang lalu, ada sesiapa pun lalu, tidak membatalkan solat. Maka bila kita baca hadis yang seterusnya menyebut bahawa ada pengecualian, tidak membatalkan solat kecuali bila 3 benda lalu. Seolah-olah bila 3 benda ni lalu batal solat. Maka pada waktu itu ada penafsiran dan jawapannya. Riwayat 137. Kata Imam Tirmizi, babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan, annahu, sesungguhnya, la yaqta'us salata, tidak memutuskan, tidak membatalkan solat, illa, kecuali. Perkara-perkara yang selepas illa ini maksudnya membatalkan. Illal kalbu, kalaulah anjing lalu maka batal, itu maksud dia. Wal himaru, dan keldai. Wal mar'atu, dan wanita. Maka jom kita lihat riwayat 347. Apakah hadis yang dimaksudkan di sini? Wabi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Hushaym qala hadatsana Yunus wa Mansur bin Zazan an Humaid bin Hilal an Abdullah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Abu Dzar radhiyallahu anhu yaqul, maka kata Abdullah bin Samit, aku telah mendengar sahabat Nabi Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ar-rajul, apabila seseorang itu solat, walaisa, dan tidak ada, baina yadaihi, di hadapannya, ka akhirati, kayu pada bahagian belakang pelana, ar-rahal, pelana unta, atau kawasitah. Kawasitah boleh lihat kawata, boleh lihat kepada kawata pada baris yang ketiga. Jumpa tak? Okey. Minta maaf, pada baris yang kedua. Yuradu biha wastuh wa yahtamilu an yurada biha muqaddamah. Maksud daripada wasitah adalah kayu pada bahagian depan pelana unta. Nanti boleh cek gambar pelana unta. Unta punya pelana, tempat tunggang, dia ada 2 kayu. Satu kayu belakang untuk sandar dan satu kayu depan untuk pegang. Maka mana-mana, sama ada kayu belakang ataupun kayu depan, tetapi ada penghadang. Maka apabila seseorang itu solat dan tak ada penghadang, qata'a salatah, kata Abu Dzar sabda Nabi, maka memutuskan, membatalkan solatnya. Al-kalbu, apabila ada anjing lalu. Al-kalbul aswad, anjing hitam. Wal mar'atu, dan wanita. Wal himaru, dan keldai. Maka pada waktu itu batal solatnya. Apakah maksud pada waktu itu batal solat? Adakah betul-betul batal? Maka para ulama memberikan jawapan. Jawapan yang pertama ada pada Sahara, gariskan pada baris yang kedua. Maka apakah maksud daripada hadis ini kalau ada anjing hitam, wanita ataupun keldai lalu, maka pada waktu itu membatalkan solat? Maka antara jawapan yang diberikan di sini adalah fihi mubalaghah, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menegaskan secara berlebihan dan menggalakkan untuk meletakkan penghadang waktu solat. Lagi-lagi pada tempat laluan, letakkan penghadang ketika mana solat.
Okey. Kemudian baris bawah dia, wa dhahaba ba'duhum, dan ada sebahagian ilmuwan yang melihat kepada zahir hadis ini dan mereka mengatakan batal solat kalaulah salah satu daripada tiga benda ini lalu di depan orang yang solat. Maka pada waktu itu mereka kata batal solat. Apakah jawapan yang kedua untuk hadis ini? Maka lihat kepada Sahara juga baris yang ketiga, wakila hadisul qat'i mansuhum bihadzal hadis. Maka sebenarnya pada waktu itu hadis yang kita baru baca ini mansuh. Siapakah yang menjadikan dia mansuh? Hadis 346 yang ke atas tadi. Maka itu adalah nasih. Dan hadis ini yang mana kalau ada anjing hitam, ada wanita, ada keldai lalu, maka ianya dimansuhkan. Kerana tadi kita baca Abdullah bin Abbas bersama dengan unta dia lalu di hadapan orang yang sedang solat pada Hajjatul Wada' tahun 10 Hijrah. Maka pada waktu itu Nabi SAW tidak membatalkan solat, para sahabat tidak membatalkan solat. Dan kemudian ada banyak lagi jawapan-jawapan yang lain. Ada jawapan yang ketiga. Jawapan yang ketiga, lihat kepada Arafah baris yang ke-6. Ta'awwalan nasu bi'annal murad. Maka kata para sebahagian orang ulama, yang dimaksudkan dengan terputus adalah al-qat'u qat'ul khusyuk. Terputusnya khusyuk. Kalaulah tak ada penghadang dan ada orang lalu, maka pada waktu itu boleh terputusnya khusyuk. Maka ada lagi jawapan-jawapan yang lain, cukuplah 3 jawapan tersebut. Okey. Fakultu, maka berkatalah Abdullah bin Samit Perawi kepada gurunya Abu Dhar, ma balul aswad minal ahmari wa minal abyad. Apa beza pada waktu itu keldai hitam daripada keldai putih? Kenapa mesti ada warna hitam? Maka berkatalah Abu Dhar, ya bani akhi, wahai anakku, sa'altani kama sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah bertanya kepadaku soalan yang sama aku telah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka sabda Nabi, al-kalbul aswadu, anjing hitam, syaitanan adalah syaitan. Apakah maksud anjing hitam adalah syaitan? Maka ada pelbagai tafsiran. Lihat kepada Qawata, apakah maksud anjing hitam adalah syaitan? Maka Qawata pada baris yang keempat, hamalahu ba'duhum ala zahirih. Ada yang mengatakan anjing yang hitam kesemuanya adalah syaitan. Itu sebahagian pandangan. Dan ada yang maksudnya pada waktu itu adalah kejahatan. Anjing yang hitam ini selalunya anjing liar, yang garang, yang suka mengganggu orang. Maka kalaulah seseorang itu solat, maka dia khawatiri akan mengganggu dia. Dan banyak lagi jawapan-jawapan dan pandangan yang lain. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Sa'id Hakam Al-Ghifari, Abu Hurairah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi rahimahullah, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa qad dhahaba, dan telah pergi memilih pandangan ini sebahagian ahli ilmu. Mereka berkata membatalkan solat bila ada keldai, wanita dan anjing hitam lalu. Berkata Imam Ahmad, la asyukku, aku tidak merasa ragu-ragu pada riwayat ini bahawa sesungguhnya anjing hitam boleh membatalkan solat. Wa fi nafsi, namun ada keraguan pada diriku daripada keldai dan wanita syai'un sesuatu. Kenapa? Sebab ada riwayat Nabi pernah solat di hadapan Nabi, ada Ummul Mukminin Aisyah. Nabi tak batalkan solat. Dan riwayat Abdullah bin Abbas ketika mana Haji Wada', keldai dia melintasi di hadapan Nabi dan para sahabat, maka Nabi tidak batalkan solat. Qala Ishaq, berkata Ishaq, la yaqta'uha syai'un, tidak ada yang membatalkan solat kecuali bila anjing hitam lalu. Namun jawapannya kita telah berikan dalam mazhab Syafi'i, maka pada waktu itu tidak membatalkan. Okey. Seterusnya, bab yang ke-138. Bab berkenaan tentang boleh tak solat hanya dalam satu kain. Hanya satu kain je. Contoh dia ada selimut yang besar, solat pada satu kain sahaja. Ini ketika mana di awal hijrah, para sahabat muhajirin mereka tidak ada pakaian. Maka pada waktu itu Nabi SAW menerangkan boleh.
Maka riwayat yang ke-348, wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laysu an Hisham huwa bin Urwah an abihi an Umar bin Abi Salamah annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah adalah anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Ummu Salamah. Sesungguhnya beliau telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baitin, salat di dalam rumah Ummu Salamah, mustamilan, sambil menyeliputi tubuh badan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyeliputi tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu pakaian. Ini adalah menunjukkan boleh. Lalu timbul soalan, kenapa ada sebahagian riwayat Nabi larang daripada istimalus samma? Istimalus samma pun pada waktu itu menutup tubuh badan dengan sehelai kain. Maka kata para ulama, kata Imam Nawawi, yang dimaksudkan daripada larangan Nabi untuk istimalus samma adalah menutup tubuh badan dengan sehelai pakaian yang menampakkan aurat. Maka sebab itu Nabi larang. Dan itu tak boleh, sebab membuka aurat dalam solat membatalkan solat. Tapi kalaulah sehelai pakaian tadi besar menutupi seluruh tubuh badan, maka pada waktu itu tidak menjadi masalah. Maka Nabi pun pernah pakai satu selimut, satu kain untuk menutupi badan ketika mana solat. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Jabir, Salamah bin Aqwa, Anas, Amr bin Abi Asid, Abu Sa'id, Kaisan, Abdullah bin Abbas, Aisyah, Ummu Hani, Ammar bin Yasir, Talq bin Ali, Ubadah bin Samit Al-Ansari. Berkata Imam Tirmizi, hadis Umar bin Abi Salamah adalah hadis yang hasan sahih. Wal amalu ala hadha, dan beramal pada hadis ini di sisi majoriti ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan orang-orang yang selepas daripada para sahabat daripada kalangan tabi'in dan lain-lain. Mereka berkata la ba'sa, berdasarkan hadis yang kita baca tadi, tidak mengapa untuk solat hanya di dalam satu kain ataupun dalam satu pakaian, asalkan menutup aurat. Wa qad qala ba'du ahli ilmi, berkata sebahagian ahli ilmu, yusalli ar-rajulu fi thawbain, sebaik-baiknya seseorang itu solat dengan dua pakaian, satu yang bawah kain ataupun seluar, dan satu lagi di atas, iaitu yang menutup atas tubuh badan. Bab yang seterusnya membawa tajuk berkenaan tentang permulaan kiblah. Maka apakah kisahnya? Kita sambung kejap lagi insya-Allah. Maka sahabat-sahabat, kita berhenti sekejap sebab saya ada kuliah duha berkenaan tentang bagaimana nak mendapat khusyuk dalam solat. Maka akan bermula sebentar lagi 9.30. Saya akan sharekan daripada live di Facebook Homefield, dan kemudian kita sambung balik lebih kurang 10.30 ataupun lebih kurang jam 10.40 insya-Allah. Dan kita akan sambung sampai pukul 11 lebih 11. Kita rehat sekejap dan kemudian kita akan sambung balik jam 12 hingga Zuhur, sebab hari ini pelajar las. Dan kemudian esok hanya ada kelas sebelum subuh sebab mereka cuti Raya Cina. Hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Selasa sekolah ke cuti? Selasa akan ada seperti biasa balik. Lalu kita cuba baca sebanyak mungkin insya-Allah. Kita akan jumpa balik kalau ada yang nak join Allahumma salli ala Muhammad jam 9.30 insya-Allah. Terima kasih semua.